Okey, Assalamualaikum semua. Okey, itu last kali perbincangan kita masuk dalam bab teori keutamaan kecairan Keynes. Okey. Jadi dalam bab teori keutamaan Keynes ni, antara intipati utama adalah yang ni. Ni cikgu nak refresh balik lah. Saya nak refresh balik kalau ada yang di kalangan kita ni dah lupa. Okey. Jadi dalam kajian Keynes Keynes ni dia ahli ekonomi di US. Dalam kajian Keynes dia kata, kita manusia ni kita buat permintaan terhadap wang ni disebabkan kerana 3 perkara. Iaitu disebabkan kerana urus niaga, awasan dan spekulasi. So yang ni semua kita dah bincang kan. Dan daripada 3 tu maka kita dah bincang. Ini adalah dapatan kajian daripada Keynes lah. Okey, dapatan kajian daripada Keynes. Okey, yang ni maksudnya merujuk kepada permintaan wang berkaitan dengan urus niaga dan awasan. Maksudnya kita minta wang bagi tujuan apa? Contohnya macam kita nak beli pakaian, nak beli apa barang-barang keperluan yang lain, contohnya barang-barang elektrik, okey, untuk urus niaga. Dan juga awasan. Awasan ni merujuk kepada, ingat lagi tak awasan yang kita bincang itu, merujuk kepada macam untuk kesihatan, untuk rawatan, untuk pendidikan anak-anak kan. Apa-apa tu kita perlukan wang. Itu. Macam awak nanti nak sambung belajar ke universiti, kena ada wang lah untuk pendaftaran pelajar ke universiti. Jadi maksudnya kena saving lah dari sikit daripada lah ni. Okey, yang ni adalah untuk tujuan spekulasi. Jadi dalam tujuan spekulasi ini dia lebih merujuk kepada spekulasi dalam pembelian bond dan juga saham. Jadi bila digabungkan ke semua ni, maka yang ni adalah keluk permintaan wang. Dan pastikan yang hujung ni, okey, keluk permintaan wang ni tidak menyentuh paksi kuantiti wang ni. Jadi pastikan bila kita lukis tu jangan bersentuh. Kalau kita lukis sentuh tu, nanti pemeriksa dia tahu, kata pelajar ni dia tak faham. Okey. Jadi setelah kita bincang semua tu, yang tu semua refresh, maka keluk permintaan wang ni bentuk dia macam ni. So ingat balik lah. Okey, keluk permintaan wang ni bentuk dia macam ni. Yang mana yang berbentuk anjar sempurna ni, daripada P ke C ni. P ke C ni, yang ni kita panggil apa? Yang ni kita panggil perangkat kecairan. Jadi pada masa perangkat kecairan ni, maksudnya kalau kita lihat di sini kadar bunganya rendah. Dan kita ingat balik, hubungan di antara kadar bunga dengan harga bond tu adalah songsang. Maksudnya bila kadar bunga ni pada tahap minimum, yang mana tak boleh turun lagi, bermaksud pada ketika ini ni, harga bond ini dah tinggi dah terlalu tinggi dah. Jadi pada masa ni kita kata, kita panggil perangkat kecairan ni, P ke sini, pada masa ni dia tidak menggalakkan lagi. Dia tidak menggalakkan lagi untuk pembelian bond dan saham. Jadi maksudnya yang ni biasanya wujud dalam keadaan ekonomi meleset lah. Dalam ekonomi meleset dalam sesebuah negara, okey, pada ketika ini maksudnya aktiviti membeli bond dan saham tu kita tak beli dah. Itu. Okey. Yang ni adalah keluk penawaran wang. Keluk penawaran wang. Jadi kalau kita lihat di sini, keluk penawaran wang ni, kita ingat balik berbentuk apa? Berbentuk tak anjar sempurna. Tak anjar sempurna. Itu. Okey, keluk penawaran wang ni, kalau kita lihat di sini, apa yang dia kata? Dia kata berbentuk menegak lah. Tak anjar sempurna ni berbentuk menegak. Dan dia menunjukkan bahawa perubahan kadar bunga ini tidak mempengaruhi kuantiti wang yang ditawarkan ni. Dia tak memenuhi kadar, dia tidak mempengaruhi kuantiti wang yang ditawarkan. Okey. Jadi sekarang ni, yang ni keluk permintaan wang, yang ni keluk penawaran wang. Jadi bila kita gabung dua-dua ni, okey. Yang ni kadar bunga lah. Yang ni kuantiti. Yang ni kuantiti wang lah.
Okey, yang ni kuantiti wang. Okey. Cikgu rasa cikgu kena lukis kecil sikit lah. Dia tak masuk dalam skrin lah. Kan? Kok mana nak buat? Okey. Okey lah. Okey. Yang ni kadar bunga, yang ni kuantiti wang. Okey. Jadi sekarang ni kita tahu keluk permintaan wang bentuk dia okey, berbentuk macam ni dan anjal sempurna. Okey, yang ni kita simbolkan sebagai MD lah. Keluk permintaan wang. Dan yang ni adalah keluk penawaran wang. Ni kita kata kita label MS0. Okey, katalah penawaran wang ni bertambah. Ditambah. Katalah dalam sebuah ekonomi ni, maksudnya penawaran ni bertambah dalam ekonomi, maka keluk ni dia akan beralih ke kanan. Jadi daripada MS0 dia akan beralih MS1. Kalau tambah lagi penawaran wang, dia akan beralih kepada MS2. Jadi maksudnya keluk ni dia beralih ke kanan. Okey. So yang ni kalau kita lihat di sini, okey, ni kadar bunga. Jadi kalau kita lihat di sini, kadar bunga di sini katalah katalah di sini apa? R0, sini R1. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, oleh kerana di sini ni kita consider ni sebagai perangkap kecarian, walaupun berlaku pertambahan wang dalam negara kita, jadi kadar bunga ni dia akan turun. Kadar bunga akan turun. Jadi maksudnya di sini ni, kalau kita lihat di sini, kita kata ni adalah titik keseimbangan. Kita label lah E0 ke, E1 ke, E2 ke. Okey. Jadi yang mana maksudnya di sini, keluk permintaan wang yang bersialang dengan keluk penawaran wang yang bersialang ni, dia akan menentukan keseimbangan pasaran wang. Iaitu kadar bunga pun kita dapat tentukan. Okey. So yang ni lah kita panggil keseimbangan pasaran wang. Penentuan kadar bunga. Tajuk umum dia ini keseimbangan pasaran wang. Yang ni kita masuk dalam kategori penentuan kadar bunga. Okey. Jadi awak ingat keluk ni. Ingat keluk permintaan wang MD. Okey. Yang mana hujungnya tu adalah perangkap kecairan di sini. Okey. Dan keluk penawaran wang yang berbentuk tak anjal sempurna, berbentuk menegak. Jadi kita senang nak ingat. Okey, dari segi huraian tu awak rujuk buku lah. Saya akan terang di sini dari segi teknikal dan juga dari segi konsep. Okey. Okey. Dan kalau kita rujuk pada buku rujukan semula, selepas kita bincang tentang penentuan kadar bunga ni, antara yang kita kena kenal pasti dan kita kena faham, perubahan kadar bunga ni. Okey. Di sini dia kata apa? Perubahan kadar bunga ni berlaku akibat daripada perubahan dalam permintaan wang dan penawaran wang, atau kedua-duanya secara serentak. Maksudnya keluk yang tadi ni. Okey, jadi di sini dia nyatakan faktor-faktor ataupun penentu-penentu yang menyebabkan pertambahan permintaan wang. Okey, rujuk dalam buku nota awak rujuk. Okey, dia kata permintaan wang ni berlaku apabila pertambahan negara nominal naik. Okey, harga bond dijangka naik pada masa depan. Jadi maksudnya bila kita jangka akan harga bond akan naik pada masa depan, kita akan minta wang lebih banyak lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak beli bond tu. Kita minta wang lah, kita nak beli sekarang ni, dengan harapan harga bond yang kita beli sekarang ni, dengan harga yang ke depan nanti yang kita jangka tu, harga bond akan naik. Jadi rakyat Malaysia ataupun orang ramai dia akan beli bond sekarang ni dengan harapan harga bond akan naik.
di situlah kita akan dapat keuntungan. Okey, wujud kemajuan teknologi. Okey. Yang ni item ni semua ni awak kena ingat juga. Awak kena ingat sebab takut nanti mungkin soalan-soalan macam ni dia keluar dalam aneka pilihan lah. Begitu juga dengan penentu-penentu penurunan permintaan wang. Jadi lebih kurang kalau kita tengok di sini faktor yang kita kata sebaliknya lah daripada yang atas, kan. Pendapatan negara nominal turun, harga pun dijangka turun, kan. Harga pun dijangka turun. Kalau harga bond jangka turun, takkan kita nak beli bond, kita hold dululah, kan. Okey, jadi kita hold dulu, kita tak perlulah buat permintaan wang. Jadi sebab tu permintaan wang akan jatuh. Okey, wujud keusangan teknologi. Okey, teknologi apa pun bila kita guna, contohnya mesin ke, jentera ke, apa-apa sajalah. Teknologi ni, kan, apa pun bila kita guna, dia akan wujud keusangan. Kapasiti kecekapan pengeluaran semakin kurang. Kalau kita belajar akaun, ni yang kita panggil susut nilai ni, kan. Okey, jadi yang kata pertambahan permintaan wang ni, ingat yang keluk ni, kan. Ingat keluk ni. Tu. Mungkin keluk tu kalau bertambah, dia tambah macam tu lah. Kalau berkurang, dia beralih ke kiri, macam tu. Awak ingat pattern tu saja. Okey. Jadi maksudnya di sini kalau pertambahan penawaran wang, keluk tu beralih ke kanan. Kalau pengurangan permintaan wang, keluk tu beralih ke kiri. Begitu juga dengan faktor-faktor yang kita kata pertambahan penawaran wang. Pertambahan penawaran wang ni. Cuba lihat di sini. Okey, cuba lihat di sini. Dia kata pertambahan penawaran wang berlaku apabila tabungan di bank-bank perdagangan meningkat. Okey, tabungan di bank-bank perdagangan meningkat. Kita dah bincang dah, bank ada banyak kategori, kan. Bank-bank perdagangan ni contohnya macam apa? Macam bank-bank CIMB, RHB Bank. Okey, ni bank-bank perdagangan. Semua bank ini dikawal selia oleh Bank Pusat, itu Bank Negara Malaysia. Okey, penciptaan kredit oleh bank-bank perdagangan meningkat. Yang ni pun kita dah bincang. Maksudnya bank-bank perdagangan juga mempunyai kapasiti untuk mencipta kredit. Ingat lagi tak? Yang kita buat kunci kira-kira bank tu. Okey, kalau siapa lupa, rujuk balik bahagian tu. Yang kita buat kunci kira-kira tu, yang berkaitan dengan reserve dan lebihan tu, kita bagi pembiayaan, kita disburse kepada CA, kepada CB, CC, macam tu. Ingat tak? Sistem banyak bank tu, rujuk balik nota tu. Eksport negara meningkat. Ni kita yang ni pasti lah kalau eksport negara meningkat ni. Okey, eksport negara meningkat, berlaku pertambahan penawaran wang, berlakulah. Okey. Begitu juga dengan penurunan penawaran wang. Okey, jadi macam kita bincang tadi. Okey. Keluk penawaran wang ni dia berbentuk tak anjal sempurna, MS kosong. Kalau dia kata keluk penawaran wang bertambah, beralih ke kanan. Okey. Kita label dah MS1 contoh. Kalau keluk penawaran wang beralih ke kiri, dia beralih ke kiri. Kita label dia MS2 lah contoh. So ni konsep ni. Yang ni konsep ni. So yang ni kena jelas lah. Jadi apa pun dalam bab ni, yang penting awak kena ingat rupa paras keluk permintaan wang dan rupa paras keluk penawaran wang. Itu yang penting. Okey. So ni bahagian pertama lah. Bahagian pertama video cikgu. Okey, untuk keseimbangan pasaran wang, khususnya penentuan kadar bunga. Okey. Jadi video yang kedua cikgu ni, cikgu nak terangkan dari segi yang ni yang penting ni. Kesan perubahan kadar bunga terhadap aktiviti ekonomi, itu analisis AEY. Jadi kita akan lihat bagaimana kalau kita kata berlaku perubahan penawaran wang, apa kesan terhadap kadar bunga. Bila kadar bunga berubah, apa kesan pada pelaburan. Dan bila pelaburan berubah, apa kesan kepada keluk AEY kita. So kita kena ingat balik AEY kita, kalau ekonomi 4 sektor, AE sama dengan apa? Ingat lagi tak? AE sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor bersih lah, X tolak M. So yang ni sekali cikgu akan sambung apa
untuk video cikgu yang bahagian kedua.